Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk untuk CTU 554 dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, yaitu saya Alice Abel, seterusnya Siti Nurkanum binti Esma Ali, Genevieve Gabriel, Fadlina Amira binti Muhammad Fazli, dan Alfrena Jaunis. Di dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan mengenai faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah, sama ada sebelum berlaku penjajahan atau pasca penjajahan. Sabah merupakan sebuah negeri yang unik yang merangkumi 33 kumpulan peribumi ataupun bumi putera Sabah yang berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Kumpulan etnik yang terbesar di dalam Sabah merupakan Kadazan Dusun yang merangkumi hampir 30% penduduk di Sabah. Walaupun dengan kepelbagaian etnik ini, namun kesatuan etnik di dalam Sabah ini dapat dilihat melalui kehidupan yang harmoni dan aman damai. Kepelbagaian di dalam Sabah juga dapat dilihat dalam pelbagai sisi sudut, termasuklah kepelbagaian agama, budaya, dan perayaan yang diraihkan oleh setiap etnik. Dengan adanya kepelbagaian ini, persefahaman dapat diwujudkan dengan jitu dan kukuh, aman dan harmoni tanpa diskriminasi terhadap etnik lain, dan semua etnik bebas untuk melakukan budaya mereka masing-masing. Manakala faktor-faktor yang membentuk peradaban dan etika masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah ini antaranya adalah sistem kepercayaan dan agama, bahasa serumpun, dan sistem perundangan dan nilai moral. Di dalam kajian ini, kami juga mendalami dan meluaskan pengetahuan kami melalui bahan ilmiah yaitu jurnal. Kajian ini membincangkan tentang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Kami telah menjalankan pengkajian dalam beberapa jurnal untuk membahaskan pembentukan etika dan peradaban, yaitu dari segi agama, sosioekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Salam sejahtera, nama saya Alfrena Jaunis dengan nomor metrik 2022149979. Saya akan membincangkan mengenai agama dalam faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Yang pertama adalah kaum Kadazan Dusun adalah komuniti terbesar pribumi Sabah di mana lebih kurang 30% daripada jumlah penduduk Sabah keseluruhannya. Yang kedua adalah dalam konteks agama, ia mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan seluruh masyarakat dalam menghayati etika dalam diri setiap manusia kerana pengalaman peribadi masing-masing dalam agama sudah lama diterapkan. Selain itu, agama sangat signifikan dalam mencorakkan kehidupan seseorang individu, keluarga dan seluruh masyarakat. Yang terakhir adalah, menurut Ramli Awang, agama adalah suatu peraturan bermoral yang bertujuan untuk mencapai keharmonian dan kesejahteraan serta menghindari kekacauan dalam kehidupan setiap manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurkanum binti Esma Ali. Nombor pelajar saya ialah 2022573159. Saya ingin membentangkan tentang sosioekonomi dan sosiobudaya Kadazan Dusun. Yang pertama sekali ialah sosioekonomi. Etnik Kadazan Dusun dari aspek sosioekonomi terdiri daripada komuniti petani. Ini selari dengan sejarah kewujudan awal etnik ini di utara Borneo yang sinonim dengan pertanian. Menurut Rute 1985, menyatakan bahawa panggilan dusun bagi penduduk yang tinggal di kawasan bukit yang mengamalkan pertanian dengan mengambil perkataan Melayu, dusun, untuk merujuk kepada kebun. Sastra lisan etnik Kadazan Dusun berhubung dengan mitos hominodun dapat mengukuhkan pendapat Rute berkaitan dengan bidang pekerjaan utama masyarakat Kadazan Dusun pada ketika itu. Mitos tersebut dipercayai oleh etnik Kadazan Dusun sehingga ke hari ini. Perayaan Pesta Menuai atau Tara Kehormatan merupakan manifestasi mitos Huminodun. Huminodun merupakan seorang gadis cerita anak kepada Kinorohingan dan Suminondu yang telah dikorbankan oleh ayahnya.
Kinorohingan untuk menyelamatkan orang Kadazan Dusun daripada mati kelbuluran. Dan atas kubur hominodon, tumbuh padi dan tumbuhan lain yang boleh dimakan seperti jagung dan ubi kayu. Pengorbanan hominodon itu dihargai dan disyukuri oleh masyarakat Kadazan Dusun dengan mengadakan pesta menungai. Pada pesta itu diadakan pertandingan unduk ngadau atau ratu cantik sebagai tanda mengingati hominodon. Etnik dusun menjalankan aktiviti bercocok tanam selalunya di lereng bukit seperti di Keningau, Tambunan, dan Ranau. Beberapa kawasan tanah tinggi di pedalaman adalah kawasan pertanian kekal seperti Tambunan, Keningau, dan Kemabung Melalap, kawasan tanam. Tanaman yang mereka selalu tanam ialah sawah padi, sayur-sayuran, pokok buahan, tembakau, lada hitam, dan kapas. Pekerjaan sebagai petani dijalankan secara sama rata oleh kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan. Tiada kelas khusus yang digunakan dalam pekerjaan ini. Seluruh tubuh manusia, baik lelaki maupun perempuan, terlibat. Etnik Kadazan Dusun yang tinggal di kawasan pantai barat dan utara Borneo Utara pernah menjalankan hubungan perniagaan dengan pedagang-pedagang India dan Cina seawal kurun ke-17 sebelum Masihi di Sungai Kinabatangan di bahagian timur Borneo Utara sekitar tahun 1375. Assalamualaikum, nama saya Fadlina Amira. Saya akan membentangkan bahagian politik. Politik ini seringkali dikaitkan dengan kuasa dalam memerintah. Pemerintah akan mengeluarkan arahan yang lebih bersifatkan dalam melaksanakan dasar dan polisi yang sesuai mengikut pemikiran penguasa itu sendiri. Perpaduan dan gabungan tiga kaum yang terbesar di negara, yaitu Melayu, Cina, dan India, menjadi faktor kejayaan besar Parti Perikatan. Sejurus dipercepatkan lagi kemerdekaan tanah Melayu, ekoran semangat kerjasama dan perpaduan yang erat. Kita boleh lihat bahawa politik memainkan peranan sangat penting dalam membentuk etika dan peradaban di kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Faktor politik telah menyumbang kepada kestabilan hubungan etnik di negara ini, iaitu sistem demokrasi dalam kerajaan yang memerintah. Seterusnya, politik di negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sejak kemerdekaan 1957. Kerana ingin memantapkan etika dan peradaban di Malaysia yang berasaskan kepada demokrasi berperlembagaan dengan menekankan dengan 5 prinsip rukun negara. Amalan dasar pecah perintah adalah amalan yang tidak sihat yang tercetusnya semasa peristiwa 13 Mei 1969. Tanpa disedari, amalan ini telah memecah belahkan antara etnik Melayu, Cina dan India yang sudah tidak bersatu hati dan tidak ada kesefahaman. Antara solusinya dengan menubuhkan sistem dasar politik negara, membuat pindaan yang berhubung dalam mencapai kesejahteraan negara dan keharmonian negara. Bagi pendidikan pula, kepelbagaian budaya dan agama boleh mengganggu-gugat kehidupan masyarakat sekiranya tidak dibendung dari awal dan perlulah ditangani dengan cara yang baik, di mana satu dasar pendidikan sangat diperlukan untuk membentuk etika dan peradaban seseorang individu. Pendidikan juga menuntut rakyat untuk memastikan perpaduan dan kesatuan adalah yang utama. Yang terakhir bagi pendidikan adalah pembelajaran dan pendidikan merupakan antara langkah untuk memerangi perasaan perkauman, di mana sangat diperlukan dalam pendidikan untuk menekankan sifat-sifat persamaan yang ada di dalam pelbagai etnik di Malaysia, terutamanya yang kita bincangkan sekarang ini di dalam etnik Kadazan Dusun. Sebagai contoh, pengisian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM untuk mengekalkan perpaduan perlu dikekalkan, seperti mengadakan sambutan kemerdekaan yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Bagi analisa dan perbincangan pula, kita dapat rangkumkan semua bahawa etnik Kadazan Dusun merupakan kumpulan etnik terbesar di Sabah, di mana 30% daripadanya merupakan penduduk Sabah.
Selain itu, kita juga membincangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Hal ini dikaji melalui aspek agama, sosioekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Bagi semua aspek yang disebut di atas, ia sangat memberi kesan dalam pembentukan etika dan peradaban seseorang individu itu sama ada baik dan buruk. Ia bergantung kepada amalan yang diterapkan dalam diri masing-masing individu. Itulah sangat penting bagi setiap individu dalam melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti yang boleh mengajarkan ilmu-ilmu yang baik untuk membentuk etika dan peradaban yang baik dalam diri masing-masing individu tersebut. Asas hubungan etnik menurut Islam. 1. Al-Ta'aruf. Al-Ta'aruf ialah saling berkenalan, adalah hubungan secara mendalam yang boleh mendatangkan perasaan kasih sayang. 2. Sangat penting sebagai perkara utama dalam membentuk hubungan etnik yang baik. Melalui sesi berkenalan, sesebuah etnik itu boleh mengenali dengan mendalam antara satu sama lain. Islam tidak terbatas perkenalan kepada nama atau tempat tinggal, tetapi memahami lebih mendalam. Kedua, al-tafahum. Al-tafahum ialah saling memahami, asas penting kerana persefahaman membantu melahirkan suasana kehidupan yang harmoni. Apabila masyarakat menjalinkan hubungan sosial yang dipenuhi tanggungjawab, saling menghormati konsep setiap budaya dan agama, juga seharusnya menjauhi prasangka antara satu sama lain. Yang ketiga, al-tahawun. Al-tahawun, saling bekerjasama, juga menjadi asas hubungan etnik kerana sikap kerjasama penting dalam mencapai perpaduan dalam masyarakat. Ajaran Islam tidak menafikan hak bagi setiap manusia untuk saling bekerjasama selagi tidak menjurus kepada kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat dan akidah Islam. Dalam Kadazan Dusun, kerjasama dapat dilihat ketika musim penanaman padi, iaitu upacara Manggawau. Seterusnya, al-ukhwah. Al-ukhwah bermaksud erti lain. Seterusnya, al-ukhwah. Erti lain bagi al-ukhwah ialah persaudaraan. Perhubungan yang terjalin rapat seakan bersaudara. Persaudaraan dalam Islam merangkumi seluruh golongan masyarakat. Kekuatan persaudaraan itu dapat diwujudkan apabila masyarakat mengamalkan sikap saling membantu dan mencintai tanpa mengira perbezaan etnik. Yang kelima, al-mahabbah. Al-mahabbah bermaksud berkasih sayang, merujuk kepada hubungan kemesraan. Masyarakat pelbagai etnik mestilah menjauhi sikap seperti membenci, bermusuhan, atau apa jua yang boleh menjurus kepada pertengkaran sehingga menggugat kesejahteraan. Yang terakhir, al-tadamun. Al-tadamun berkait rapat dengan sikap tanggungjawab seseorang bagi melindungi antara satu sama lain yang terdiri daripada 3 peringkat, iaitu individu, masyarakat, dan keluarga. Individu perlulah menjalankan tanggungjawab menjadi warga negara yang baik. Keluarga pula perlulah menjalankan tanggungjawab untuk memupuk hubungan yang baik sesama keluarga. Masyarakat pula ialah menjaga hubungan yang baik antara masyarakat pelbagai etnik. Konsep saling menjamin ini juga dapat dilaksanakan melalui pemberian zakat, wakaf, sedekah, serta kerjasama yang tinggi dalam masyarakat. Bagi Kadazan Dusun, sogit akan dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan dalam masyarakat Kadazan Dusun dan bagi mereka yang melukakan orang lain, agar mereka mempunyai sikap tanggungjawab bagi melindungi antara satu sama lain. Selamat pagi, Dokter.
Saya Genevieve Gabriel. Bagi pembentangan CTU 554, saya akan membentangkan faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Terdapat 3 faktor yang mendorong kepada pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Antaranya ialah kepercayaan dan agama, kedua, bahasa serumpun, ketiga, sistem perundangan dan sistem nilai moral. Faktor yang pertama, untuk kepercayaan dan agama. Sabah terdiri daripada pelbagai bangsa dan kepercayaan. Sebagai contoh, Islam, Kristian, dan juga Buddha yang dikenali di dalam negeri Sabah. Majoriti kaum Kadazan Dusun menganuti agama Kristian dan juga Islam. Walaupun keamatan pesta yang dirayakan setiap bulan 5 mengikut amalan tradisi dan tahunan, namun begitu, perayaannya sudah tidak lagi dibuat tuntutan adat dan tradisi spiritual nenek moyang. Dalam kepercayaan dan agama juga, setiap individu mestilah menerapkan etika dalam diri masing-masing bagi memelihara kehormatan setiap bangsa. Agama Islam melarang umatnya untuk tidak mencemu atau menghina agama lain, terdapat dalam kitab Al-Hujurat. Manakala agama Kristian pula mengajar umatnya untuk mengasihi satu sama lain di dalam kitab Matius. Oleh itu, tanpa etika, kesalahpahaman boleh berlaku antara sesama. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah 2 daripada agama Kristian dan juga agama Islam. Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menerangkan secara terperinci bahawa manusia mampu mengelakkan konflik dengan hidup secara bekerja sama, menghormati dan saling melengkapi. Manakala kitab Kristian juga mengajarkan untuk saling mengasihi antara sesama manusia. Oleh itu, melalui agama dan kepercayaan, dapatlah membentuk etika dan peradaban masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Faktor yang kedua, bahasa serumpun. Kemunculan bahasa serumpun dan tulisan ini membawa kepada peringkat awal komunikasi. Dalam pengertian masyarakat tradisional, bahasa boleh membawa maksud lain iaitu tingkah laku yang sopan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantara digunakan dalam pelbagai aktiviti di negeri ini. Kesepaduan antara bahasa, adab, etika, dan kekayaan rohania dalam kalangan masyarakat menjadi prasyarat kesepaduan pembangunan intelek dan fizikal negara. Bahasa Melayu berperanan dalam menggalakkan komunikasi antara kaum dan mengukuhkan lagi interaksi antara sesama. Seperti yang dilihat di sini, bahasa-bahasa lain di Sabah seperti Kadazan, Dusun, Sungai, Murut, dan lain-lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tidak bererti bahasa kaum lain dipinggirkan. Karena hak bahasa lain seperti ini juga dijamin seperti yang terkandung dalam perlembagaan. Faktor yang terakhir ialah sistem perundangan seperti Mahkamah Anak Negeri Sabah dan juga sistem nilai moral. Melalui sistem ini, masyarakat dapat membentuk akhlaknya sekaligus menjadikan individu tersebut mencapai nilai dan etika yang tinggi dan terpuji. Sistem kehakiman seperti anak negeri yang wujud di negeri ini ditubuhkan secara tidak rasminya pada tahun 1881 oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, SBB-UB. Bagi memastikan masyarakat hidup secara aman dan damai, undang-undang adalah faktor penting dalam membentuk akhlak seseorang, menjadikannya individu yang bertamadun, berperadaban, dan berpelakuan baik. Bak kata pepatah bahasa Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Tuntasnya kewujudan sistem kehakiman yang berteraskan amalan tradisi ini dilihat mampu memelihara kesatuan budi dan keluhuran adat dalam kalangan pribumi, khususnya dalam masyarakat setempat. Rumusan, kesimpulan, dan etika. Sebagai anak bumi putra Sabah, kita perlu bekerja sama berganding bahu bagi memastikan kemajuan tanah air kita ini terhadap pelbagai aspek. Marilah kita bersama-sama muafakat untuk menjaga sensitivity dan menghormati antara satu sama yang lain bagi menghindari
pepecahan yang mungkin boleh memburukan perpaduan di tanah air Sabah. Menjaga dan mengekalkan kesepaduan antara kaum dengan tidak menyuarakan kepentingan etnik tertentu dan harus mengambil kira kepentingan semua pihak. Oleh itu, sebagai rumusannya, masyarakat Kadazan Dusun perlu bekerja sama untuk memajukan negeri Sabah dalam pelbagai aspek agar mencapai tahap yang lebih tinggi dalam etika dan peradaban, seiring dengan negara maju dalam era globalisasi ini. Terima kasih, itu saja daripada saya.